Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga para pelajar dapat mengambil kesempatan sepenuhnya dalam tempoh perintah kawalan pergerakan untuk berada di rumah bagi mengikuti pembelajaran atas talian. Stay at home. Gunakanlah waktu terluang untuk mengikuti isu-isu global di saluran internet dan menilai akan perkaitan setiap peristiwa terhadap peranan, tanggungjawab dan sumbangan saudara-saudari. Saya Syed Lamsah dan saya CR daripada Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor. Sekali lagi akan bersama saudara-saudari untuk kuliah pendidikan global dan antarabangsa. Saudara-saudari para pelajar, amat penting untuk saudara-saudari mulai sensitif terhadap perkembangan sejagat. Pendidikan global merupakan sebahagian daripada pendidikan untuk masa hadapan. Ketidaktentuan masa hadapan, khususnya berkaitan keterusan hidup spesies-spesies di dunia, menimbulkan kebimbangan yang bukan sedikit kepada manusia. Ketika ini terdapat kerisauan mengenai keadaan dunia seperti kadar pertumbuhan penduduk, kerosakan alam sekitar dan penghasilan senjata kimia, biologi dan nuklear. Terdapat juga isu-isu berkaitan dengan pengiktirafan sifat pelbagai budaya masyarakat, perubahan dalam hubungan Timur Barat dan persoalan etika yang timbul daripada perkembangan pesat sains dan teknologi. Pendidikan global menawarkan satu cara untuk menangani pelbagai masalah di peringkat global. Maka masyarakat dunia diseru untuk membaharui dan meningkatkan semangat keamanan antara negara-negara yang mungkin telah terhakis akibat daripada konflik, ketegangan dan situasi diskriminasi. Masyarakat dunia juga diseru untuk meneruskan kesinambungan terhadap perang-perang lain, iaitu memberi keutamaan kepada perjuangan secara bersepadu untuk memastikan adanya makanan yang mencukupi, kesihatan dan pendidikan, menangani masalah keganasan dan penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Dan akhirnya, masyarakat dunia turut diseru untuk meningkatkan kesedaran terhadap tanggungjawab sejagat. Pendidikan formal di sekolah dan berasaskan komuniti boleh menyumbang kepada matlamat ini. Ia menuntut peranan semua pihak, iaitu perancang kurikulum, guru, penulis dan penerbit serta pengeluar bahan-bahan pendidikan. Pendidikan perlu menyediakan para pelajar dengan peluang-peluang untuk menimba ilmu dan membangunkan sikap dan nilai terhadap isu-isu utama dunia. Ini bererti pendidikan harus merangkumi aktiviti-aktiviti dan proses-proses yang menggalakkan kesedaran dan komitmen kepada penyelesaian masalah global. Ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara melalui kerjasama di semua peringkat, baik individu, organisasi dan negara. Saudara-saudari para pelajar, cuba berfikir sejenak, apakah pengetahuan yang perlu ada pada saudara-saudari untuk menjadi warga global? Adakah memiliki sarjana muda atau ijazah doktor falsafah akan menandakan bahawa saudara-saudari layak mendiami dan memelihara dunia ini? Sebagai warga global, saudara-saudari sewajarnya mempunyai pengetahuan untuk memahami akan maksud kesaksamaan di kalangan manusia sejagat, kefahaman tentang hak dan tanggungjawab sebagai warga negara, menghargai kepelbagaian budaya dan tradisi dalam masyarakat dan antar kaum, serta memberi sokongan pada peranan yang dimainkan oleh pertubuhan sedunia seperti UNESCO, UNICEF, UNHCR dan sebagainya. Saudara-saudari para pelajar, menjelang abad ke-21, masyarakat global masih berhadapan dengan pelbagai konflik bersifat sejagat. Susulan daripada itu, keperluan untuk memahami konflik menjadi topik penting dalam dunia pendidikan. Amnya, terdapat 3 kategori konflik, iaitu keagamaan, konflik etnik, dan konflik yang timbul daripada sejarah permusuhan antara kumpulan dan individu yang didorong oleh penguasaan sumber atau sikap tamak. Maka saudara-saudari dituntut untuk memiliki kemahiran-kemahiran secara individu supaya dapat berperanan sebagai warga global, iaitu pertama, mampu berfikir secara kreatif dan kritikal serta menghadapi masalah untuk menyelesaikannya. Kedua,
berkebolehan untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain secara berkumpulan. Ketiga, berkeupayaan membuat imajinasi terhadap masa depan yang lebih baik hasil daripada sesuatu yang dilakukan. Keempat, dapat berkomunikasi dengan berkesan, menggunakan bahasa yang sesuai, serta mempamerkan tingkah laku yang senani. Dan kelima, terlibat dalam proses membuat keputusan. Latihan guru harus menyediakan guru-guru untuk mengajar tentang isu-isu dan masalah dunia seperti dasar luar, penyelenggaraan keselamatan negara, kawalan peperangan, pengurangan kemiskinan dunia, promosi hak asasi manusia, dan pemeliharaan alam sekitar. Selain itu, latihan guru peringkat menengah harus menumpukan pada perluasan dan perbaiki kajian sejarah dunia, geografi dunia, ekonomi dunia, politik dunia, atau ekologi dunia. Selain itu, guru-guru perlu berusaha mengembangkan kepahaman pelajar tentang kepelbagaian budaya melalui kajian silang budaya, sastra, seni, muzik, tarian, agama dan adat resam sosial. Sehubungan itu, saudara-saudari para pelajar dituntut untuk memiliki nilai dan sikap warga global, iaitu pertama, menghormati diri sendiri dan menghormati kepercayaan, bahasa, budaya dan persekitaran orang lain. Kedua, menghargai keindahan alam sekitar dan menyumbang pada keamanan dan keadilan sejagat. Ketiga, bersikap terbuka dan bersedia membuat penilaian saksama kepada maklumat yang diterima. Dan keempat, mempertimbangkan sensitiviti orang sekeliling serta bersikap bersatu padu apabila diperlukan untuk penyelesaian sesuatu masalah. Terdapat dua kriteria berkaitan pemilihan dan pengajaran kurikulum pendidikan global, iaitu kriteria umum yang digunakan untuk kajian dan pembentangan semua aspek pengajian antarabangsa, dan kedua, kriteria tertentu yang diperolehi berkaitan dengan masalah global yang tertentu. Walau bagaimanapun, ia harus difahami bahawa kriteria-kriteria ini tidak bertujuan untuk penyenaraian yang lengkap atau eksklusif. Kriteria-kriteria ini masih boleh dikenal pasti dan digunakan oleh orang-orang tertentu dalam masyarakat atau mengikut konteks di mana masalah yang dianggap global hanya dapat difahami dan beri lebih makna kepada masyarakat tempat. Kriteria umum dalam pendekatan pengajaran pendidikan global dapat dikaitkan kepada 4 elemen, iaitu kesahan, pendekatan budaya, nilai dan etika, dan kurikulum yang komprehensif. Kesahan bermaksud apabila seseorang pendidik memilih sesuatu topik, maka perbincangan tersebut harus mencerminkan pemikiran saintifik semasa pada sifat-sifat isu yang sedang dikaji, pencarian punca-punca masalah terhadap isu tersebut, impak terhadap komuniti, serta kerangka penyelesaian yang dicadangkan. Pendekatan budaya bermaksud pendidik perlu terlebih dahulu mengenal pasti asas kepada andaian-andaian yang dibuat berkaitan topik yang dibincangkan, telah melihat pada latar belakang sebuah negara, ideologi, agama dan falsafah tertentu. Pendidik juga perlu memberi penekanan terhadap nilai dan etika sejagat dalam memilih sesuatu pendekatan dalam pengajaran pendidikan global. Ia bermaksud perbincangan mengenai topik-topik yang menyentuh permasalahan sedunia hendaklah dibentangkan dari perspektif global yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi, pembangunan lestari, hak asasi manusia, dan keamanan. Elemen keempat, iaitu kurikulum yang komprehensif bermaksud pendidik perlu membentangkan isu-isu permasalahan sejagat kepada anak didik dengan cara yang sesuai untuk peringkat umur dan keupayaan mereka. Para pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai pandangan dan tafsiran masalah dunia untuk mereka membuat perbandingan penilaian. Saudara-saudari para pelajar, peranan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sebagaimana yang ditetapkan dalam piagamnya adalah untuk mengelakkan perulangan pertikaian yang hebat, menegaskan hak asasi manusia yang utama, menjamin rasa hormat akan undang-undang antarabangsa, serta memperbaiki taraf hidup penduduk di seluruh dunia. Cubalah saudara-saudari kenal pasti isu-isu berkaitan hak asasi sejagat yang berlaku di sekeliling negara kita, khususnya di rantau Asia. Sebagai contoh, penindasan etnik Rohingya yang berlaku di Burma. Dapatkah saudara-saudari para pelajar menghurai punca-punca ianya terjadi dan bagaimana negara-negara serantau berusaha untuk menangani permasalahan tersebut? Konflik yang seakan sama ini
terjadi di seluruh dunia. Kurikulum pendidikan global perlu mendedahkan kalangan pelajar kepada matlamat pengekalan keamanan sejagat. Perbincangan dapat membetulkan mitos keganasan yang tidak benar seperti dakwaan bahawa peperangan dan keganasan tidak dapat dielakkan demi menyelesaikan masalah. Pemikiran para pelajar perlu dibangunkan agar mereka menyedari terdapat pelbagai cara untuk mewujudkan keamanan melalui hubungan ekonomi, kebudayaan dan politik. Kefahaman pelajar berkaitan sebab-sebab terjadinya konflik, termasuk isu-isu yang berkaitan perlumbaan senjata serta ketidakpatuhan pada etika dalam membangunkan sains dan teknologi dan kesannya ke atas rakyat, pembangunan negara dan pemeliharaan alam sekitar perlu ditengahkan kepada pemikiran semua pelajar. Kurikulum pendidikan global pasti tidak dapat lari daripada isu pembangunan ekonomi. Aktiviti penerokaan dan penjajahan melalui ketenteraan seperti yang berlaku beratus tahun dahulu mungkin tidak akan terjadi lagi. Namun kesan yang ditinggalkan terus kekal sehingga kini. Beberapa negara koloni masih bergantung pada kuasa besar di dunia. Penjajahan ini berlaku dalam bentuk penguasaan ekonomi yang akhirnya terkait juga kepada isu-isu ketidaksamaan, ketidakadilan untuk bersaing, penindasan dan akhirnya kemiskinan. Di beberapa negara, kemasukan modal asing turut membawa bersama budaya asing dan dalam keadaan tertentu turut mengambil kesempatan terhadap buruh tempatan yang lebih upah yang tidak setimpal. Negara sedunia perlu bersifat lebih membantu untuk membangunkan ekonomi negara-negara miskin agar mereka juga dapat merasai kemakmuran dari hasil bumi mereka. Kriteria spesifik kurikulum pendidikan global yang mungkin dihadapi secara langsung oleh masyarakat dunia adalah isu pemeliharaan alam sekitar. Konflik persaingan antara manusia dan alam sekitar terjadi sejak lama dahulu dan di mana sahaja. Isu-isu tempatan seperti penebangan hutan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat orang asli serta kepupusan spesies haiwan dan tumbuhan hutan sering disanggah dengan kepentingan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui aktiviti perladangan komersial dan sebagainya. Disinilah pentingnya pendidikan global untuk memberi kesedaran kepada masyarakat yang bermula daripada kanak-kanak dan murid-murid di sekolah untuk mencintai alam sekitar. Bermula dengan kesedaran memelihara alam sekitar, maka adalah diharapkan mereka akan mampu untuk membuat pertimbangan yang lebih adil dan rasional terhadap isu-isu yang lebih besar, iaitu apabila mereka meningkat dewasa, berkerjaya dan bermasyarakat kelak pada masa hadapan. Dalam konteks kurikulum dan pengajaran, pendidikan global bermula di rumah. Dalam hal ini, adalah wajar bahawa guru-guru menggunakan kandungan tempatan sebagai wahana untuk pendidikan global. Guru perlu mengaitkan persekitaran tempatan dan menterjemahkannya kepada konteks global. Dengan berbuat demikian, mereka boleh menunjukkan kepada para pelajar bagaimana prinsip-prinsip pendidikan global boleh didapati dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Konsep bermasyarakat harus membentuk asas untuk mempengaruhi kurikulum yang wujud di kawasan yang substantif daripada perspektif pendidikan global. Sebagai pendidik, guru-guru perlu berusaha untuk membangunkan imej antarabangsa dan menjadi model pada pelajar. Guru-guru harus membangunkan kemahiran yang diperlukan dalam usaha untuk mengenali bias dan prasangka daripada buku-buku teks dan bahan-bahan sumber pendidikan yang digunakan sebelum menyampaikannya kepada para pelajar. Mengakhiri kuliah kali ini, sekali lagi saya menekankan supaya saudara-saudari para pelajar perlu menyedari bahawa sesuatu yang terjadi di rantau berbeza akan ada kaitan dan memberi impak pada wilayah yang lain pula. Untuk itu, setiap individu dan kerajaan sebuah negara memikul tanggungjawab untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan sejagat. Masyarakat dunia akan terancam sekiranya isu-isu sejagat seperti kemerosahan alam sekitar, kehilangan nilai dalam masyarakat, pembangunan teknologi yang tidak terkawal, penindasan ekonomi dan politik, penularan wabak penyakit dan sebagainya tidak diambil perhatian dan tindakan secara bersepakat oleh masyarakat dunia. Pendidikan sebegini perlu diberikan kepada semua, bermula daripada prasekolah sehinggalah kepada mahasiswa di universiti. Semoga kita akan bertemu lagi. Selamat maju jaya. Terima kasih.